Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat lagi kita bertemu untuk video pada kali ini. Okay, untuk kali ini Ustaz akan bincangkan bidang adab Pendidikan Islam tahun 2 di bawah tajuk Perkenankan Doaku. Sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, kita sama-sama baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, kita lihat objektif pembelajaran kita pada kali ini. Murid-murid dapat yang pertama menerangkan maksud doa, yang kedua membaca dalil naqli yang berkaitan adab berdoa, dan yang ketiga mengaplikasi adab-adab berdoa mengikut sunnah Rasulullah dalam kehidupan harian. Okey, ini adalah contoh doa yang kita boleh pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sama-sama kita baca. Ya Allah, rahmatilah kami, ibu bapa dan guru-guru kami. Kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, amalan yang diterima dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Ini contoh kita boleh memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah perkenankan doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Okey, di sini Ustaz nak tanya, ada dua soalan yang Ustaz nak tanya. Okey, yang pertama, apakah maksud doa? Soalan yang kedua, kenapakah kita dituntut untuk berdoa? Okey, murid-murid boleh jawab. Okey, jawapan dia, apakah maksud doa? Doa bermaksud perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Perbuatan hamba memohon sesuatu kepada Allah. Doa ni ialah kita buat sesuatu, perbuatan sesuatu, kita pohon hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mohon kepada yang lain. Kita hanya mesti memohon kepada Allah sebagai pencipta kita. Okey, itu yang pertama. Soalan yang kedua, kenapakah kita dituntut untuk berdoa? Kenapa kita disuruh berdoa? Okey, jawapannya, kerana Allah yang memerintahkan kita supaya berdoa. Allah yang menyuruh kita supaya berdoa, supaya memohon apa yang kita hajat kepada Allah sebagai pencipta kita. Okey, kita tidak boleh memohon kepada yang lain. Okey, ini adalah dalil naqli yang menunjukkan kita mesti berdoa. Kita mesti memohon sesuatu hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Sekali lagi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Okey, maksudnya Tuhanmu telah berkata, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan. Allah dah nyatakan dalam Al-Quran supaya kita berdoa kepadanya. Nescaya dia akan makbulkan, akan perkenankan, akan terima doa kita. Di surah Ghafir ayat 60. Okey, ini dalil naqli yang menunjukkan doa kita mesti berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tata cara berdoa. Bagaimana kita nak berdoa? Okey, yang pertama, niat ikhlas kerana Allah. Kita buat sesuatu kerana Allah, lillahi ta'ala. Kita berdoa, kita solat, kita buat sesuatu kebaikan, kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada kerana yang lain. Lillahi ta'ala.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua, berwuduk. Berwuduk. Sebelum kita berdoa, kita ambil wuduk dulu. Supaya kita suci. Supaya kita suci daripada benda-benda kotor. Kita berwuduk. Okey, yang ketiga, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Kita menghadap kiblat seperti kita nak solat. Kita nak berdoa, kita sebolehnya kita menghadap kiblat. Okey, yang keempat, menadah tangan. Tadah tangan. Tadah tangan macam ni ataupun macam ni. Ataupun macam ni. Kita sebelum kita berdoa, kita tadah tangan dulu. Okey, yang kelima, menumpukan perhatian pada doa. Kita kena bagi fokus kepada apa yang kita hajat, apa yang kita baca doa kita. Berikan perhatian pada doa yang kita nak pohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, yang keenam, memulakan dengan memuji Allah. Kita mulakan doa kita dengan puji-puji Allah. Macam mana? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah sekalian alam. Kita puji dulu Allah. Kita nak minta dengan Allah, mula-mula kita kena puji Allah dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu puji Allah. Okey, seterusnya yang ketujuh, selawat kepada Nabi. Selepas kita puji Allah, kita selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa-apa selawat kita boleh baca ketika kita berdoa. Okey, seterusnya merendahkan suara. Kita kena rendahkan suara kita ketika berdoa. Jangan kita merau-rau, ya Allah, ya Allah. Tak boleh, kita kena rendahkan suara kita. Okey, yang kesembilan, berdoa dengan penuh keyakinan. Kita kena yakin. Kita kena yakin dengan apa yang kita hendak pohon. Semasa kita berdoa, kita kena yakin. Yakin, ya Allah, perkenankan doa kita. Okey, yang ke-10, doa dibaca dengan tenang dan tertib. Kita baca dengan tenang, tak boleh gopoh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tak boleh. Kita kena tenang, kita kena tertib. Baca puji Allah dulu, lepas tu selawat dulu, lepas tu apa yang kita nak pohon. Itu tertib. Okey, dengan tenang dan tertib. Yang ke-11 terakhir, mengucapkan amin selepas berdoa. Amin ya rabbal alamin. Sebab kita berdoa, kita pun ucap amin. Apa maksud amin? Perkenankan ya Allah doa yang kita mohon. Itu adalah antara tata cara berdoa yang kita boleh buat, sama-sama kita aplikasikan dalam doa kita. Okey, seterusnya, kepentingan mengamalkan adab berdoa. Apa pentingnya kita mengamalkan adab berdoa tadi? Okey, yang pertama, supaya Allah perkenankan permintaan kita. Ini yang penting. Supaya Allah perkenankan, makbulkan apa yang kita hajat, apa yang kita mohon. Allah akan menerima doa daripada hamba-Nya. Allah akan terima. Allah akan makbulkan. Allah akan perkenankan doa daripada hamba-Nya jika kita mengamalkan adab-adab berdoa tadi. Okay, yang kedua, dapat memupuk peribadi yang menjaga kebersihan dan kesucian diri. Apabila kita mengamalkan adab berdoa tadi, kita akan dapat jadikan diri kita menjaga kebersihan. Tengok kita sebelum kita berdoa, kita berwuduk, kita mandi. Kita boleh menjaga kebersihan dan kesucian diri. Okay, yang ketiga, membentuk sikap berusaha dengan bersungguh-sungguh. Di samping kita harus berdoa, kita harus berusaha dan tidak lalai serta leka. Jangan kita berdoa saja tanpa usaha. Kita kena usaha dan doa. Usaha-usaha, lepas tu kita berdoa supaya Allah makbulkan, perkenankan apa yang kita buat. Ini adalah contoh antara kepentingan mengamalkan adab berdoa. Okey, sampai di sini dulu untuk video pada kali ini. Ustaz harap kita mengamalkan adab-adab berdoa tadi supaya
Apa yang kita hajat, apa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah perkenankan doa kita. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.